Alhamdulillah, selesai bacaan Yasin kita dan doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan pada pagi ini untuk kita meluangkan masa kita, membasahkan lidah kita dengan membaca kalamullah. Membaca kalamullah. Yang mana tak semua orang mampu. Tak semua orang mampu untuk baca kalamullah, untuk berkongsi ilmu, untuk mempelajari ilmu pada pagi ini. Tak semua orang. Ada orang yang mana dia keadaan sihat, tapi belum tentu dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah Allah Taala pilih kita pada pagi ini, kejut kita dapat sembahyang subuh, kemudian dapat baca Yasin, kemudian dapat lagi berkongsi ilmu, mempelajari ilmu. Ini perkara yang bukan perkara yang kecil. Mungkin hari ini kita nampak macam ini adalah rutin aku, biasalah. Tapi tidak, tuan-tuan dan puan-puan, satu masa bila Allah Subhanahu Wa Taala tarik, bila Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min zalik, tarik nikmat ni daripada kita, waktu tu baru kita akan rindu. Kita akan rindu satu detik dan masa yang pernah kita luangkan, yang mana pernah kita menjadikan ianya sebagai rutin dan ianya tidak berlaku lagi. Sebab itu kita kena selalu doa, Ya Allah, pilihlah kami dan kekalkanlah kami dalam ilmu nubuwah dan kerja nubuwah. Sebab kita tak tahu, kadang kita ingat hari ni kita dah hebat dah. Kita dah bagus dah, maksudnya kita dah boleh luangkan masa kita, kita dah ada tenaga, kita ada apa lagi? Kita ada tenaga, masa dan juga harta untuk kita luangkan diri kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi esok lusa kita belum tahu lagi. Esok lusa kita belum tahu lagi. Jadi insya-Allah selalulah lazimlah bila kita doa tu, ya Allah, minta ke Allah, ya Allah, macam ayat dia, ya Allah, bagilah kami, pilihlah kami dan kekalkanlah kami. Satu pilih, yang kedua kekalkan. Pilihlah kami dan kekalkan kami dalam ilmu nubuwah. Ilmu nubuwah ni umum, baik fiqh ke, akidah ke, tafsir ke, tadabbur ke, jadi perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. Ilmu nubuwah dan kerja nubuwah. Kerja nubuwah ni apa? Kerja Nabi. Kerja Nabi apa? Dakwah kepada manusia. Dakwah kepada manusia. Tak cukup kalau kita hanya belajar, tapi kita tak mampu untuk berdakwah kepada sahabat kita, anak kita, pasangan kita, orang-orang terdekat kita, kita tak mampu nak berdakwah, tak jadi juga. Tak jadi juga, sebab tuntutan ilmu itu tak sempurna jika kita tidak menyampaikan. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita luangkan sedikit masa kita untuk kita berkongsi berkenaan dengan satu topik yang mana menjadi kelaziman bagi seorang yang bergelar talibul ilm. Siapa yang bergelar talibul ilm? Talibul ilm ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia penuntut ilmu. Bila kita kata kita ni penuntut ilmu, maka kita tak dapat tidak, seharusnya, semestinya mesti ada adab dalam menuntut ilmu. Kan? Kalau tidak ada adab, maka samalah keadaan kita dengan orang-orang yang bukan Islam, yang musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, Nasrani yang mana hari ini bertungkus lumus memahami Allah, sabdaan Nabi demi menjatuhkan Islam bila tak ada adab.
Berapa ramai hari ni kita tengok dalam media medsos kan, media sosial, orang yang mana Masya Allah ilmu dia tinggi-tinggi, kalam dia petah berkata-kata, akan tetapi bila tidak ada adab, maka ianya tidak menjadi rahmat kepada umat, bahkan ianya menjadi fitnah kepada umat. Habis celaru umat hanya disebabkan seorang alim yang tidak mempunyai adab. Jadi kita tak mau jadi macam tu. Kita nak jadi seorang alim yang mempunyai adab, yang mana hasil daripadanya menjadi satu rahmat kepada semua umat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kongsi berkenaan dengan satu tajuk, iaitu mencari tambahan ilmu. Ini adalah satu tajuk dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim yang dikarang oleh Imam Al-Burhan Az-Zanurji. Ta'lim Al-Muta'allim ala tariq ta'allum. Ta'lim Al-Muta'allim, pembelajaran bagi seorang penuntut ilmu dalam mencari ilmu. Itu nama kitab dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وينبغي أن يكون طالب العلم مستفيدا في كل وقت حتى يحصل له الفضل. وطريق الاستفادة أن يكون معه في كل وقت محبرة حتى يكتب ما يسمع من الفوائد العلمية. قيل من حفظ فر ومن كتب شيئا قر. وقيل العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال لأنهم يحفظون أحسن ما يسمعون ويقولون أحسن ما يحفظون. Yang bermakna wayanbaghi an yakun, seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu dia menambah ilmu setiap hari agar dia mendapat kemuliaan. Mustafidan fi kulli waqtin. Seorang penuntut ilmu tu dia mesti mustafid. Mustafid, dia dapat ambil faedah pada setiap waktu. Hatta yahsulu lahul fadla, sehinggalah terhasil daripada faedah-faedah yang dia perolehi itu akan kurniaan, kemuliaan. Wa tariqul istifadati, macam mana nak ambil faedah? Macam mana cara kita nak ambil faedah? Cara untuk kita sering berada dalam cara untuk kita menjadi seorang yang sering mendapatkan faedah adalah dengan cara ayyakuna ma'ah, mestilah bersama dengannya fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Dekat dia mesti ada benda ni. Pada setiap waktu, nak pergi mana, nak pergi pasar ke, nak pergi jalan-jalan ke, nak pergi sana, pergi sini, mesti kena ada barang ni. Iaitu fi kulli waqtin mihbarah. Mesti kena ada bersama dia apa? Membawa buku dan pen. Mihbaratun, fi kulli waqtin, mesti ada buku dan pen. Ini alat untuk dia mencatat. Alat untuk dia mencatat. Maknanya satu helai kertas ataupun buku nota bersama dengan pen. Kalau tak ada, macam mana nak tulis? Kalau tak ada, macam tak apa ustaz, saya hafal. Saya ni kalau dengar ustaz cakap, saya boleh ingat sampai bila-bila. Hebat kan? Ada orang dia ada confidence level dia tinggi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hatta yaktuba ma yasma', ulama Imam Zanurji berkata bahawa dia mesti kena ada bersama dia buku dan pen, sehinggalah dia dapat menulis setiap apa yang dia dengar daripada faedah-faedah ilmiah. Daripada faedah-faedah ilmiah. Bukan faedah-faedah faedah-faedah dunia, tak. Bukan pergi ambil buku dengan pen, duduk jalan-jalan, sini ada promotion, tulis harga berapa kat sini. Pergi tempat lain pula, kedai lain pula, tengok promotion kedai lain, bandingkan pula. Itu faedah lain. Yang kita fokus kat sini adalah seorang yang nak mendapatkan kurniaan, kemuliaan dalam menuntut ilmu dengan semaksimal mungkin, dia mesti kena ada buku dengan pen. Jadi macam tuan-tuan dan puan-puan, kita semua kadang banyak kan, dalam grup Spark ni banyak program-program dianjurkan. Jadi boleh
boleh letak buku dan pen untuk kita catat setiap pengajian-pengajian yang kita dengar daripada grup kita ni. Qila, dikatakan, man hafiza farra. Siapa yang tadi duk cakap apa? Tak apa, saya boleh hafal. Saya ni kalau dengar boleh ingat sampai bila-bila. Yang hafalan saya dengan Imam Syafi'i sikit lebih kurang. Ada pepatah Arab berbunyi, man hafiza farra. Barang siapa yang menghafal satu-satu ilmu, maka farra, dia akan lari. Ilmu tu satu masa nanti, hafalan dia tu satu masa akan lari dan hilang. Man hafiza farra. Wa man kataba syai'an, dan siapa yang menulis, siapa yang menulis, qarra. Qarra ni dia akan terpahat. Farra lari, qarra terpahat. Muka surat berapa Ustaz? Wan Farhanis pakai kitab yang buku kulit warna putih ke? Kalau yang saya tak pasti buku cetakan kulit putih tu muka surat berapa, tapi boleh buka bab mencari tambahan ilmu. Mencari tambahan ilmu. Kalau dalam buku saya ni dekat dalam sekitar muka surat 87. Tapi Puan Latifah Hashim bagi tahu dah, muka surat 74, masya-Allah. Okey. Okey. Pepatah Arab bunyi apa tadi? Man hafiza qarra wa man kataba qarra. Siapa yang hafal, hafalan tu satu hari dia akan lari, dia akan lupa. Sebab manusia ni an-nas wan nisyan, manusia ni memang kuat lupa. Tak payah tunggu Mahathir cakap manusia ni orang Melayu mudah lupa. Tak ada, bukan Melayu, memang manusia ni memang mudah lupa. Sebab diambil daripada perkataan an-nisyan, an-nas, manusia, wan nisyan. Memang mudah lupa. Jadi man hafiza farra, siapa yang hafal satu masa hafalan dia akan hilang. Wa man kataba, tapi siapa yang menulis pelajaran dia, pengajian dia, maka dia akan qarra, terpahat. Sebab tu kena tulis. Wa qila al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal, dan dikata juga ilmu itu sesuatu yang diambil daripada mulut orang-orang pandai, kerana li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'un. Kerana apa? Kerana orang-orang pandai, bijak pandai ni, mereka ini menghafal sebaik-baiknya daripada mereka yang daripada apa yang mereka dengar. Mereka akan yahfazuna ahsana ma yasma'un. Mereka ni orang-orang bijak ni, dia akan menghafal perkara-perkara yang baik apa yang dia dengar. Wa yaqulun ahsana ma yahfazun, dan dia akan melontarkan kata-kata ataupun ucapan sebaik-baik ucapan apa yang dia hafal. Orang-orang baik ni orang gitu. Dia bukan kata main dengar tangkap muat semua dia duk hafal, tak. Sebab tu kita kena tulis. Sekejap kan laptop ni mati kan. Kita sampai buku apa ni Ustazah Jas? Dah sampai masa dah sepatutnya Ustaz. Sampai masa. Okey baik. Sikit lagi Ustaz, untuk Ustaz buat dulu. InsyaAllah saya buat pergulungan. Jadi dapat satu ibarat je, satu perenggan je. Jadi khulasah dia daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu yang berjaya. Orang nak jadi kaya, dia ada cara dia. Orang nak jadi kaya ada cara dia. Nak jadi penuntut ilmu yang berwibawa, yang penuh dengan adab pun ada cara dia. Jadi Imam Zanuruji pesan kat kita pada pagi ini, pada kali ini kita kongsikan, iaitu yang pertamanya, mesti kena ambil faedah sepenuhnya. Ambil faedah sepenuhnya dengan cara apa? Dengan cara sentiasa ada bersama kita pen dengan kertas, pen dengan buku. Supaya apa? Supaya kita dapat tulis segala faedah-faedah ilmiah yang kita dengar. Itu yang pertama. Yang kedua,
Pepatah Arab berbunyi bahawa man hafiza farra. Satu, kalau kamu hafal, hafalan kamu akan hilang. Wa man kataba syai'an qarra. Tapi kalau kamu tulis, ianya ibarat dipahat. Jangankan kita, mungkin anak zuriat keturunan kita pun boleh baca. Ni tu aku tulis dulu nota, dapat ambil faedah daripada penulisan ilmiah kita. Dan yang terakhir sekali, dikatakan juga ilmu itu diambil daripada mulut-mulut orang-orang yang hebat-hebat. Kerana apa? Orang-orang hebat ini mereka akan menghafal benda-benda yang terbaik dia dengar. Dan bila dia dah hafal dan dia akan melontarkan kata-kata ataupun ucapan-ucapan yang terbaik yang dia ada. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, poin dia bubuh pen dengan buku dalam beg masing-masing ataupun dalam poket masing-masing. Sebab tu kadang kita tengok orang ni dia punya poket ni penuh. Macam ustaz saya, dia ada pen kadang 2. Lepas tu dia punya buku nota mungkin 2-3. Jadi insya-Allah sama-samalah kita amalkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Burhan Az-Zanurji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah yang baik, saya mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu atas kelemahan kekhilafan saya sendiri. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian Ta'lim Al-Muta'allim ni pada muka surat pada masa-masa yang lain. Jadi insya-Allah saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadilah Ustazah Jasrina untuk teruskan. Baik, Alhamdulillah, syukran jazilan kasiran Ustaz. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat jemaah Halaqah Maya. Saya mohon jemaah semua kekal di dalam link dan jangan onkan mikrofon dulu kerana Al-Fadhil Ustaz Jalaini dah berada di dalam talian. Kita alu-alukan kehadiran Ustaz selepas ini insya-Allah. Baik, untuk slot ini saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz Rahman untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surat Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.